Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dr. Noraini binti Muhammad selaku pensyarah bagi subjek pengantar akhlak. InsyaAllah pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan ulasan daripada buku yang bertajuk Motivasi Memburu Kejayaan. Baiklah, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan ahli kumpulan kami. Nama saya Nafitria binti Makpiah, nombor matrik 19BI 02058. Saya Amira Syairah binti Abdul Rahman, nombor matrik 19BI 02061. Saya Fatin Najwa binti Jasmani, nombor matrik 19BI 02059. Nama diberi Nur Akilah binti Ahmad Yusri, nombor matrik 19BI 02052. Saya Nur Kristina binti Fakharuddin, 19BI 02064. Nama diberi Nur Aisyikin binti Nordin, nombor matrik 19BI 02069. Nama saya Nur Atira Izzati binti Zulkifli, nombor matrik 19BI 02053. Nama saya Nur Umairah Husna binti Rozaini Elias Suhaimi, nombor matrik 19BI 02067. Baiklah, ulasan buku ini terbahagi kepada 5 bahagian, iaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua biodata, yang ketiga keistimewaan buku, yang keempat isi penting buku dan yang terakhir sekali ialah kesimpulan. Baiklah, perkara yang pertama sekali adalah pendahuluan. Kita sebagai manusia sememangnya tidak lari daripada segala ujian ataupun dugaan yang datang melanda pada diri kita. Setiap daripada diri kita sememangnya mengimpikan kejayaan dalam apa jua perkara yang kita lakukan. Pada masa yang sukar sebegini, kita memerlukan sesuatu untuk memberi motivasi kepada diri kita. Dan dengan membaca buku motivasi antara salah satu cara yang dapat memberikan suntikan ataupun semangat kepada diri kita. Buku motivasi tulisan Datuk Maznah Hamid dapat memberikan inspirasi dalam mendapatkan ilmu dan juga menambah sedikit kekuatan dalam diri. Kerana sejujurnya kita memerlukan sesuatu yang dapat memberikan cetusan positif yang dapat mengubahkan diri kita menjadi seseorang yang lebih baik. Seterusnya saya akan menyambung dengan menceritakan sedikit latar belakang penulis buku ini. Nama beliau ialah Datuk Dr. Maznah Hamid atau lebih dikenali sebagai The Iron Lady atau Wanita Wajah. Beliau dilahirkan di Air Hitam Jelun Kedah pada 18 April 1955. Beliau juga telah mendirikan rumah tangga pada 11 Mac 1979 bersama suaminya iaitu Haji Shaheen Mirza Habib dan dikurniakan 5 orang cahaya mata iaitu 2 orang lelaki dan 3 orang perempuan. Datuk Dr. Maznah Hamid merupakan pakar motivasi tekanan di Malaysia. Beliau juga merupakan seorang motivator, kaunselor dan pendidik di stesen televisyen dan radio. Ramai pengusaha bisnes yang lain telah menjadikan beliau sebagai role model mereka, lagi-lagi dalam bab ilmu keusahawanan. Bukan itu sahaja, beliau adalah antara pakar motivasi yang telah banyak memberikan ceramah dan motivasi kepada ahli korporat, ahli politik, penjawat awam dan siapa sahaja yang mahu memajukan diri. Latar belakang pendidikannya pula. Beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Air Hitam di Kedah. Beliau kemudiannya meneruskan pendidikan menengah rendah di Sekolah Menengah Air Hitam Kedah. Selain itu, beliau adalah seorang yang aktif dalam mempertingkatkan ilmu pengetahuan dan kemahirannya dalam pelbagai bidang profesional. Antaranya ialah Diploma Administration Business Executive, Accelerate Instructors Training and Corporate Education di Hawaii, Business School for Entrepreneurs di USA, Business School for Investors di Singapura, dan ijazah kedoktoran pentadbiran perniagaan dalam bidang keusahawanan, motivasi dan modal pembangunan insan dari Central State University of New York. Hasil ilmu dan kemahiran yang beliau punyai, beliau mengaplikasikannya di dalam bidang kerjayanya. Antara kerjaya dan pencapaian beliau adalah
Beliau merupakan seorang pengerusi eksekutif kumpulan Sacrifice tahun 1981 hingga 2017, ahli lembaga pengarah Perbadanan Usahawan Nasional tahun 1992 hingga 2003, ahli lembaga pengarah Golden Hawk Plantation Berhad 1995 hingga 2017, ahli lembaga pengarah Lembaga Tabung Haji tahun 1997 hingga 2001, ahli lembaga pengarah Yayasan Sultanah Bahiyah Negeri Kedah tahun 1997 hingga 2017. Beliau juga merupakan seorang pengerusi tabung haji Travel Industri Sarina Berhad tahun 1997 hingga 1998. Presiden Kehormat Persatuan Usahawan Wanita Bumiputera Wilayah Utara Usahawati tahun 1999 hingga 2017. Beliau merupakan juga seorang pengerusi Danau Lumayan Pemaju Hartanah di Bandar Tun Razak Kuala Lumpur tahun 1997 hingga 2017. Beliau juga sempat menghasilkan beberapa buah buku seperti Motivasi Memburu Kejayaan 3K tahun 1994, Motivasi Memburu Kejayaan edisi Mandarin tahun 2004, Mini Siri Rahsia 3K tahun 2011, Dialog Jejak Jutawan, Falsafah Kejayaan, Falsafah Kebahagiaan, Falsafah Kekayaan, album motivasi musikal kolaborasi bersama Al-Farabi Band tahun 2011, Transformasi Diri Menuju Kejayaan dan Kebahagiaan tahun 2013 dan Himpunan Doa Harian tahun 2013. Kini beliau telah menamatkan riwayat hidupnya pada penghujung tahun 2017. Beliau meninggal dunia pada usianya 62 tahun di Institut Jantung Negara pada Rabu 4 Oktober 2017 jam 6 petang akibat masalah kardiovaskular selepas menjalani pembedahan pintasan jantung. Baik, saya akan cerita berkenaan dengan keistimewaan dalam mengulas sebuah buku yang ditulis oleh Maznah Hamid yang bertajuk Motivasi Memburu Kejayaan. Secara keseluruhannya, buku ini sangat menarik dan perlu dibaca daripada kulit hinggalah ke kulit. Sebab apa? Kerana ianya telah mengadunkan di antara kejayaan peribadi, rumah tangga dan kerjaya, yakni dari segi perniagaan dengan menggunakan segala kebijaksanaannya yang ada. Di samping itu juga, ia mudah untuk kita jadikan panduan kerana penulisnya seorang wanita, manakala dari sudut pandangannya juga adalah dari seorang perspektif wanita yang berjaya. Seterusnya, saya akan membentangkan mengenai isi-isi penting yang terdapat di dalam buku ini. Antara isi penting yang terdapat dalam buku ini yang menarik dan menyentuh jiwa saya untuk membentangkan adalah mengenai pengenalan matlamat, di mana penulis ini menyentuh bahawa anak kunci kejayaan diri dan kehidupan ia bermula dengan wujudnya tujuan hidup ataupun matlamat yang realistik dan spesifik. Kalau kita tidak mempunyai matlamat dalam kehidupan, ia ibarat kita menembak tanpa sasaran. Dalam ini juga, penulis menekankan bahawa bagi mencapai kehidupan yang seimbang, kita haruslah merancang matlamat kita dengan meliputi beberapa aspek. Antaranya dari segi mental, jasmani, rohani, kerjaya, keluarga dan sosial. Tentukan aspek kehidupan yang mana yang menjadi keutamaan kita ketika ini. Sebagai contoh, dalam kita menghadapi COVID-19 ini, kita perlu memberi keutamaan yang penting berdasarkan kemampuan diri kita. Di dalam buku ini juga ada pepatah dari seorang pemimpin Perancis yang terkenal iaitu Napoleon Bonaparte. Ia berkata, tidak ada perkataan tak boleh dalam kamus aku. Dengan kata lain, beliau mewujudkan matlamat dan berusaha secara positif untuk memburu kejayaan seolah-olah tidak ada apa-apa pun yang mustahil dalam kehidupan. Jadi, apa sahaja tujuan kita dalam kehidupan ini mesti mempunyai matlamat yang jelas kerana matlamat dan perancangan adalah perkara yang melengkapi. Bahagian yang seterusnya dalam entry buku ini adalah mengenai kesedaran diri yang positif, di mana ciri-ciri yang berjaya perlu ada kesedaran yang lebih dan sentiasa mempamerkan serta mempraktikkan positif self-awareness. Buku ini juga memberikan pendekatan bagaimana untuk membina imej diri dan membentuk personaliti yang sememangnya merupakan aset paling berharga dan bernilai bagi manusia. Bagi mempunyai imej diri sihat dan meyakinkan, penulis ini menggabungkan keempat-empat elemen dalam pembentukan personaliti, iaitu yang pertama, rasa penghormatan dan penghargaan terhadap diri sendiri, iaitu self-esteem.
Yang kedua, percakapan terhadap diri sendiri, self-talk, inner communication. Yang ketiga, disiplin diri iaitu self-disiplin serta kawalan diri, self-control. Apabila kita beri tumpuan terhadap 4 elemen tadi, nescaya kita dapat mempunyai imej diri yang sihat dan meyakinkan. Seterusnya yang ketiga iaitu cara membangunkan potensi diri. Buku ini juga mengulas tentang bagaimana untuk membangunkan potensi diri dan bagaimana untuk mengubah apa jua sikap negatif yang berada dalam diri kita. Okay, seterusnya terdapat beberapa formula didedahkan bagaimana untuk menyelesaikan masalah dan menghadapi kegagalan serta mengajar kita bagaimana untuk menjadikan diri kita a stronger survivor setiap kali harungi rintangan. Okay, saya tertarik dengan entry bab ke-7, iaitu erti sebuah kemaafan, yang mana kemaafan adalah umpama pisau bedah yang membuang segala parut luka emosi lama yang mendorong ke arah kemaafan, iaitu rasa kasih sayang. Okay, penulis ini juga berkongsi pengalaman beliau mengenai rumah tangga yang bahagia, iaitu kerja kuat dan ciri-ciri keusahawanan yang tulen serta prinsip-prinsip hidup yang telah membawa kejayaan besar terhadap dirinya. Seterusnya, antara kata-kata yang saya rasa begitu tertarik dalam serutan buku ini ialah kesedaran diri yang positif ialah menyedari bahawa orang yang tidak membaca itu sama seperti orang yang tidak tahu membaca, iaitu buta huruf. Orang yang tidak berkemauan untuk terus belajar dan tidak ingin memperbaiki dirinya samalah seperti insan kedil yang sememangnya tidak boleh membesar lagi. Jadi di sini kita boleh faham orang yang pandai membaca tetapi dia malas untuk membaca. Sebagai contoh, membaca Al-Quran. Kita pandai membaca Al-Quran, tetapi dalam diri kita ada sifat malas untuk membaca, maka ia sama seperti orang yang buta huruf. Baiklah, sebagai kesimpulan, buku ini bukan sekadar memberi panduan untuk menjadi usahawan yang berjaya. Malah, ia dapat mencetuskan pelbagai ilham baru dan membantu bagaimana cara kita untuk berfikir, menerima dan mengolah sesuatu sama ada yang negatif ataupun positif agar menghasilkan kesan yang positif untuk kita melangkah lebih maju dan memperbaiki kualiti hidup. Dengan kebijaksanaan, anda mampu menjadikan suami, anak-anak, keluarga, persekitaran dan apa sahaja yang anda miliki sebagai sumber sokongan untuk anda menggapai impian anda dan bukan hanyalah menjadi pemerhati kejayaan orang lain. Sekadar itu sahaja ulasan buku ini daripada kami. Semoga ianya bermanfaat buat semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.